Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kembali tazkirah Isra Mi'raj yang kita mulakan semalam. Kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Semoga tuan-puan yang berada di rumah atau di mana saja, Allah pelihara hendaknya. Allah jauhkan tuan-puan daripada sebarang malapetaka dan juga ujian-ujian yang sedang melanda negara kita ini. Semoga kita semua terhindar, anak cucu kita terhindar ya. Dan yang paling penting sekali, jangan lupa ikut nasihat yang telah diberikan oleh pakar-pakar perubatan dengan menjaga higien, dengan menjaga pergerakan kita, jangan berkumpul. Dan hari ini sudah pun pihak tentera berkawal di setengah kawasan. Kita juga doakan supaya Allah terus berikan kekuatan kepada petugas-petugas perubatan kita, terus tabah, sabar dan juga Allah beri kekuatan yang penting, sebab mereka sedang bertungkus lumus membantu dan juga menyediakan segala macam kemudahan untuk merawat para pesakit yang telah diuji oleh Allah Subhanahu COVID-19. Tuan-puan yang saya kasihkan ataupun sahabat-sahabat Facebook yang saya kasih sekalian, semalam kita telah mulakan dengan ayat daripada surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim, yang bermaksud Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya di malam hari daripada Masjidil Haram menuju ke Masjid Aqsa. Sepanjang perjalanan itu kami telah perlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Semalam kita berhenti dekat kalimah bi'abdihi, dengan hambanya. Saya telah merungkaikan bahawa dakwaan-dakwaan yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj hanya roh saja yang pergi, jasad tinggal di Mekah. Kerana ini disebabkan akal mereka setengah sarjana ataupun setengah orang dia tak boleh terima. Dia kata mana mungkin Muhammad pergi sepertiga malam, merentasi dari Mekah pergi ke Madinah, daripada Mekah pergi ke dari Mekah pergi ke Baitul Maqdis, daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis merentasi 7 lapisan langit pergi ke Sidratul Muntaha, besok subuh sudah ada di Mekah. Jadi akal yang terhad kemampuannya sudah mula meragui kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita letak macam ni, kita kata akal siapa yang tak boleh terima tu? Akal saudara kan? Kalau akal saudara tak boleh terima, itu tak boleh buat apa. Sebab akal orang lain boleh terima. Bila kata kekuasaan Tuhan, dia sudah merentasi segala kemampuan manusia. Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada sempadan. Sebab itu pangkal ayat itu dimulakan Subhana, Maha Suci Allah. Maha Suci Allah dari segala kekurangan, dari segala kelemahan. Maha Suci Allah yang diberi rupa oleh manusia, yang diobjekkan oleh manusia, yang diwujudkan dalam bentuk idol. Semua itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala kerana Tuhan yang Maha Suci. Sebab Mekah, penduduk Mekah pada ketika itu menyembah bukan satu dua Tuhan, menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan-Tuhan mereka yang pastinya tidak mampu berbuat apa-apa kepada kaum Quraisy yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah satu ungkapan yang tuntas yang seharusnya mengakar umbi dalam mempercayai kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang menjalankan Nabi Muhammad adalah Tuhan yang Maha Berkuasa. Akal manusia tak boleh, setengah orang tak boleh terima, itu dia punya pasal. Kita tak boleh nak buat apa. Saya ambil contoh, analogi yang lain ya. Katakan begini, saya selalu bagi contoh ni, dan nampak
make sense, kata orang, masuk akal lah, boleh difikirkan bersama. Katakan saya pergi ceramah di Singapura, saya dapat jemputan ceramah di Singapura. Sebelum saya keluar rumah, saya ambil songkok dekat rak almari rumah saya pakai. Contoh, saya bagi contoh semut. Katakan ada sekumpulan semut merayau dekat rumah saya, masuk jalan lalu dekat almari. Tak ada seekor semut tu, dia masuk di celah songkok. Bila masuk celah songkok, dia tak sempat keluar, saya dah ambil songkok, saya dah pakai. So semut itu ada di celah songkok. Semut itu ada dalam songkok saya, dan dia semut hitam lah. Songkok hitam, semut hitam, kita tak nampak kan, semut hitam. Jadi celah songkok, saya pakai songkok, saya naik kereta. Dia kata naik kereta sebab first time semut tu naik kereta. Lepas tu pergi ke airport KLIA. Sampai di KLIA, wah, dia kata ni airport. Lepas tu dia tengok immigration, dia tengok pramugari, dia tengok kapal terbang. Wah, semut naik kapal terbang. Dia kata, wah, dia naik kapal terbang. Dari sini pergi ke Singapura, sampai dalam 1 jam ke 55 minit, 1 jam sampai di airport Changi. Turun di airport Changi. Wah, dia kata ini airport Changi, Singapura. Dia tengok pramugari pula di dalam di airport. Kemudian dilihat pula immigration di Singapura. Kemudian ada kawan ambil kenderaan tunggu saya dekat airport, naik kenderaan, saya pun malam tu saya dibawa ke hotel, malam tu saya berceramah, besok pagi saya ceramah, tengah hari besok saya dah balik. Saya dah naik flight balik dah, sampai Kuala Lumpur saya naik kereta balik ke rumah sampai ke rumah. So semalam, katakan semalam tengah hari saya keluar pergi Singapura, hari ini tengah hari saya dah sampai rumah daripada Singapura. So semut itu memerhatikan segala pergerakan dan dia bersama saya sepanjang saya pergi ke Singapura. Saya letak songkok balik dekat rak biasa, tempat biasa. Saya pun letak, semut itu masih hidup lagi. Dia keluar songkok. Dia keluar dari songkok, dia keluar balik, dia merayau nak balik ke sarang dia ataupun nak merayau masuk ke sarang. Dalam dia turun daripada songkok, dia nak balik tu, terserempak dengan beberapa orang kawan semut yang lain. Kawan-kawan semut dia tanya, lama beberapa jam tak nampak. Lama kau tak nampak kau mana? Sekali semut yang hilang tu kata, aku pergi Singapura. Tuan-tuan rasa kawan-kawan semut dia lain percaya tak? Kawan-kawan semut dia kata, pergi dah kau. Daripada dapur nak pergi ke hall rumah ni pun kau ambil setengah hari, kau nak pergi Singapura. Kenapa semut itu tidak boleh percaya? Padahal semut yang bercerita di Singapura tu betul atau tidak? Betul. Habis semut-semut lain kan tak percaya. Sebab semut-semut lain tak percaya, sebab dunia semut itu saja. Mana mungkin dia berfikir di luar daripada kemampuan semut yang lain. Pada hakikat semut itu ikut saya pergi Singapura, dia balik. So kawan-kawan dia tak percaya. So kemampuan semut setakat itu saja. Tapi semut tu pergi. Sebab itu jangan kita menafikan sesuatu perkara yang kita tak dapat capai ataupun kita tak mampu lakukan. Orang lain boleh buat. Dalam kes Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad SAW pergi merentasi 7 lapisan langit sepertiga malam. Memang saudara sekalian, kalau kita lihat apa yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW di malam hari itu, bila Rasulullah bermalam di rumah Ummu Hani, Malaikat Jibril datang, ambil Nabi Muhammad SAW, bawa baginda ke Telaga Zamzam. Di Telaga Zamzam, dada Nabi dibelah, dicucikan jantung, kemudian dikembalikan balik, kemudian diberikan kenderaan yang namanya burak. Nabi naik burak, Nabi take off, pergi ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis, Nabi solat pada Baitul Maqdis, berjumpa dengan roh para Nabi dan Rasul. Daripada situ Nabi dibawa pergi merentasi 7 lapisan langit, bertemu dengan Allah. Allah bagi hadiah berbentuk solat, ulang alik. Jumpa Nabi Musa kata, pergilah minta kurang, solat ni banyak sangat, umat kau tak mampu buat. Ulang alik Nabi Muhammad jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, minta kurang, sampai tinggal 5. Dan 5 solat itu bawa balik ke bumi, turun ke Mekah. Sampai di Mekah subuh dah ada dah. Yang paling unik lagi, Nabi SAW balik ke tempat tidur asal di rumah Ummu Hani. Tilam baginda SAW masih lagi rasa suam-suam kuku. Maksudnya masih lagi rasa suam. Kalau kita tidur di tilam kan, macam sekarang saya duduk di sofa ni, kalau saya bangun, tempat duduk ni akan rasa panas, suam-suam sikit.
Jadi Nabi pergi meninggalkan Mekah dari tempat tidur di rumah Ummu Hani. Nabi pergi Isra Mi'raj, Nabi balik, tempat tidur Nabi masih lagi suam lagi, tak hilang lagi panas dia. Akal manusia mana yang boleh merentasi ataupun boleh memberi jawapan kepada perkara ini? 7 lapisan langit kot. Bukannya satu lapis pun belum tentu manusia dapat sampai. 7 lapisan langit ini lebih daripada apa yang tuan-tuan dan apa-apa yang dapat dicerap oleh dunia astronomi atau dunia falak. Kalau hari ini dunia falak boleh lihat bulan dan bintang, pelbagai keindahan alam cakrawala, semua itu masih di lapisan langit yang pertama. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Allah Subhanahu wa taala memberitahu, Allah memperhiaskan lapisan langit itu dengan pelbagai perhiasan-perhiasan. So kita lihat planet Pluto, Zuhal, Jupiter dan planet-planet yang lain, semua itu di lapisan langit yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, tak ada siapa yang tahu. Allah bagi Nabi Muhammad gerak. Ada orang kata masih susah nak terima. Masa ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Masa dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Angin dan udara dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Nothing impossible, tiada satu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan pernah dengar kisah Nabi Shu'aib? Bukan. Nabi Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun adalah sepupu Nabi Musa alaihi salam. Sebab Nabi Musa alaihi salam sampai ke sudah tak masuk Baitul Maqdis disebabkan sikap Bani Israel yang begitu keras hati dan tidak mengikut ajakan Nabi Musa alaihi salam. Allah uji Bani Israel, mereka keluar daripada Mesir pergi ke bumi Palestin sampai ke sudah Nabi Musa alaihi salam tak bawa Bani Israel masuk dalam Baitul Maqdis. Ini bukan sebab Nabi Musa tak mahu. Nabi Musa sudah pun berusaha, tetapi sikap Bani Israel yang menjadikan terhalangnya mereka masuk dalam Baitul Maqdis. Siapa yang meneruskan legasi usaha untuk masuk Baitul Maqdis? Yusha' bin Nun. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi, qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Qala li fatahu, maksudnya Nabi Musa beritahu kepada lelaki atau pemuda yang ikut dia. Dalam perjalanan kan Nabi Musa pergi dengan seorang pemuda kan? Nabi Musa berjalan dengan seorang pemuda. Surah Kahfi, pemuda itu adalah Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun. Jadi Yusha' bin Nun ni meneruskan legasi untuk bawa Bani Israel masuk Baitul Maqdis. Nabi Yusha' bin Nun telah berusaha sungguh-sungguh sampai ke muncaknya. Nabi Yusha' bin Nun sudah pun sampai di tembok yang dibina oleh kaum Jabbarin, satu kaum yang gagah perkasa yang menghuni Baitul Maqdis pada ketika itu. Mereka telah membina tembok. Jadi datang Nabi Yusha' bin Nun, Allah perintahkan Nabi Yusha' bin Nun juga Bani Israel supaya bertakbir, bertahmid sekuat-kuatnya dengan sepenuh hati yakin kepada Allah. Dengan takbir dan tahmid itu, maka runtuhlah tembok yang telah dibina oleh kaum Jabbarin, satu kaum yang gagah yang duduk dalam tu. Dalam Nabi Yusha' bin Nun bertakbir dan juga Bani Israel bertakbir, bertahmid, bertakbir, bertahmid, maka runtuhlah sedikit demi sedikit tembok-tembok yang telah dibina oleh kaum Jabbarin yang mengelilingi Baitul Maqdis. Baik. Dalam mereka bertakbir, bertahmid, runtuh semua tembok ni. Pada masa tu diriwayatkan sudah masuk hari Jumaat. Mereka berperang beberapa hari, masuk hari Jumaat. Hari Jumaat sudah pun waktunya sore, sudah waktu petang. Bila sudah masuk waktu petang, Nabi Yusha' sudah risau. Sebab kalau Jumaat petang matahari tenggelam, maka itu bermaksud sudah mula hari Sabtu. Kalau sudah mula hari Sabtu, adalah Bani Israel ditegah daripada berperang pada hari Sabtu. Hari Sabtu Bani Israel tak boleh buat kerja, apatah lagi berperang. Nabi Yusha' sudah gemetar. Sebab
Kita nak menang dah ni. Sikit lagi nak menang. Kalau teruskan takbir tahmid ni, kita boleh menang dan kita boleh masuk Baitul Maqdis. Kalau masuk Sabtu ni, kita akan rugi. Kita akan dah sampai ke muncak. Nak sampai ke muncak sikit lagi. Maka Nabi Yusha' bin Nun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon izin supaya matahari diberhentikan daripada beredar pada hari tersebut. Nabi Yusha' bin Nun kata, wahai matahari, engkau diperintahkan untuk melakukan tugas, untuk beredar. Aku juga diperintahkan oleh Allah untuk menawan Baitul Maqdis. Dengan ini, dengan Allah, aku perintahkan engkau supaya tidak beredar. Berhenti matahari pada hari tersebut. Nabi Yusha' bin Nun bersama Bani Israel perang habis-habisan sehingga mencapai kemenangan. Baik, siapa boleh jawab? Macam mana matahari ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maksudnya matahari pun ikut Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyamsi tajri li mustaqarrin laha. Siapa yang edarkan segala cakrawala, planet, bumi dan semua ni, semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak satu pun yang terlepas daripada perhatian dan juga izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Daun yang berguguran di luar sana dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Air hujan yang turun ke atas bumi juga dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah yang menimpa kita dan juga menimpa alam dunia pada hari ini dengan COVID-19 dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tak izin, benda itu tidak berlaku. Mudah-mudahan ianya ada hikmah yang akan terungkai tidak lama lagi dan kita beroleh kesihatan dan kesejahteraan aman kembali. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat Facebook saya yang saya kasihi, jadi maksudnya saya nak memberi jawapan kepada golongan yang rasa akal dia tak boleh terima peristiwa Isra' ni, peristiwa Mi'raj ni, perjalanan Nabi yang begitu pantas. Semua itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa boleh jawab? Ashabul Kahfi tidur 309 tahun dalam gua. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu 9. Mereka tidur dalam gua 309 tahun. 309 tahun Allah Subhanahu wa ta'ala alihkan badan diorang dan juga alihkan matahari supaya sinar matahari tidak merusi gua dan kena kat muka mereka. Allah jaga 309 hari dan 309 hari mereka tidur, tak ada satu pun fizikal mereka berubah. Rambut tak panjang, misai tak panjang, kuku tak panjang, tak dimakan zaman, tidak berkedut, umur tak meningkat. Macam mana mereka tidur pada hari pertama, begitulah mereka keluar. Sebab itu ada di antara mereka yang bertanya, kam labithna yawman aw ba'da yawm. Berapa lama kita tidur dalam gua ni? Mungkin satu hari, mungkin setengah hari. Satu hari. Mereka sendiri pun tak pasti berapa lama mereka tidur. Mereka tak kata 2 hari, 3 hari, lama kita tidur. Tak, dia kata setengah hari, sehari. Begitu pantas yang mereka rasa masa berlalu. Fizikal tak berubah, apa pun tak berubah. Allah beritahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'bah." Hey Muhammad, kalau engkau menjenguk mereka dikala mereka sedang tidur, nescaya engkau akan lari ketakutan sebab cara mereka tidur itu tidak seperti orang normal tidur. Siapa boleh jawab? 309 tahun tidur. Siapa boleh jawab Allah tahan matahari untuk Nabi Yusha' bin Nun? Siapa boleh jawab? Semua itu manusia tak boleh jawab. Jawapannya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang beriman harus serah dan juga menerima dengan penuh keyakinan bila sesuatu perkara itu berlaku di dalam kekuasaan Allah. Sama juga, siapa boleh terima? Akal manusia mana boleh terima bila dihayun ke leher seorang anak, pedang itu tak makan. Nabi Ibrahim AS bila menghayun pedang ke arah leher anak dia Nabi Ismail AS, pedang tak makan, tak tembus, tak putus oleh Nabi Ismail AS. Nabi Ibrahim dicampak dalam api tak bakar. Siapa boleh jawab? Jadi banyak benda yang akal manusia tidak mampu jawab, dan banyak benda yang secara literalnya
ianya nampak macam bercanggah dengan sains, tapi tak ada sains yang boleh jawab apa yang Tuhan telah takdirkan, apa yang telah Tuhan tetapkan bagi manusia melalui peristiwa Isra Mi'raj adalah pembuktian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Allah pilih Masjidil Haram, pergi ke Masjidil Aqsa. Baik. Jibril turun, ambil Nabi Muhammad dekat rumah Ummu Hani, bawa pergi ke telaga Zamzam. Bila sampai di telaga Zamzam, dada Nabi dibelah, jantung Nabi dikeluarkan, dibersihkan dengan air Zamzam. Dipenuhkan dengan hikmah dan juga keimanan, disuci, dibuang segala macam kemungkinan, segala macam perkara yang boleh mengganggu fokus Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tafsiran yang ulama beri, di antaranya kenapa dada Nabi dibelah, kenapa jantung dibersihkan. Ada yang kata nak beri Nabi Muhammad satu kekuatan yang luar biasa, sebab Nabi Muhammad akan diperlihatkan perkara yang tidak pernah baginda lihat sepanjang perjalanan itu nanti. Wow, satu. Yang keduanya, ada yang mengatakan bahawa ini adalah proses untuk menyucikan jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya punya pendapat. Saya punya pendapat kenapa dada Nabi dibelah, jantung Nabi dibersihkan dengan air Zamzam. Kita lihat ada permulaan, ada penghujung kan? Peristiwa Isra Mi'raj kan? Betul. Ada permulaan, ada penghujung. Apa permulaan? Permulaan di Masjidil Haram. Penghujung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. So, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, apa kaitannya dengan belah dada, bersihkan jantung dengan air Zamzam? Allahu Akbar. Jawapannya ialah nak jumpa Allah, hati kena bersih. Sama dengan saya, sama dengan tuan-tuan, kita semua sama. Setiap hari kita jumpa Allah Subhanahu wa taala dalam solat 5 waktu sehari semalam. Hati yang macam mana kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya, setiap orang yang ingin bertemu dengan Allah, hati perlu bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana Allah tidak akan memberi manfaat, biar banyak mana anak pinak kita, harta benda kita, melainkan mereka yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera. Saya kira-kira tuan-tuan, qalb dalam Al-Quran ada disebut sebanyak 118 kali atau 119 kali dengan pelbagai uslub. Saya mula berfikir dalam banyak-banyak organ ni. Kita ada mulut, kita ada telinga, kita ada kaki, kita ada tangan. Kenapa Allah sebut qalb sebanyak itu, begitu banyak? Rupanya bukan sekadar banyak, tetapi nak beritahu peranan dan kepentingan qalb dalam kehidupan manusia. Betul, kita perlukan hati yang suci, hati sanubari yang suci untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita lihat Allah Taala sebut wallahu alimun. Cuba kita lihat mengenai qalb. Allah Taala sebut wallahu alimun bidzatis sudur. Betul kan? Bidzatis sudur. Linuthabbita bihi fuadak, disebut fuadak. Yang keempat disebut qalbak ataupun qalb. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalb. Yang keempat ulul albab. Ada 4. Sudur, fuad, qalb, ulul albab. Atau saya susun begini, yang paling tepat. Sudur, qalb, fuad, ulul albab. Ulul albab kita ambil lub. So ada 4. Sekali lagi. Sudur, qalb, fuad, ulul albab ataupun lub. Sudur, sadr, ni semua ni. Ni semua dipanggil sadr. Ni sadr. Ni semua sadr satu. Qalb yang di dalam. Fuad dalam lagi. Ulul albab, lub lagi dalam. Yang paling dalam. Kalau saya lukis yang besar sekali sudur, lapisan kedua adalah qalb, lapisan ketiga adalah fuad, lapisan keempat adalah lub.
iaitu intipati, dalam, lubuk ataupun lub, ini orang Melayu pun sebut sebagai lubuk. So kita ada 4 komponen: sudur, qalb, fuad dan juga lub. So 4 komponen. So 4 ni kena betul. Baru dia ikut lapisan tau dia betul kan. Sadr kena betul, kemudian qalb betul, kemudian fuad betul, kemudian baru lub itu betul, baru intipati ataupun sudut dalam itu betul. Kita tak boleh terus fokus pada lub sehingga yang 3 komponen lain diabaikan. So saya sebut ni supaya kita dapat lihat proses penyucian jiwa ataupun proses untuk membentuk jiwa kita ni. Kita lihat macam-macam berlaku di luar sana, semuanya berpunca kerana hilangnya fokus kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab salah satu organ yang ada dalam tubuh manusia adalah qalb. Betul tuan-tuan, benda yang pertama sekali Allah Ta'ala jadikan untuk Adam AS ialah qalb. Bila Allah jadikan Adam AS, ditinggalkan Nabi Adam AS dalam syurga, ada makhluk yang namanya Iblis. Iblis masuk dalam tubuh badan Adam, memantau. Dia cuba cek tengok apa yang ada. Dia keluar daripada tubuh Adam, dia buat satu statement. Dia kata, inni wajadtu fi dakhilihi ma la yatamalak. Aku dapati dalam tubuh Adam ada satu organ Adam sendiri tak boleh kontrol. Qalb. Betul kan? Sumpama steering kita pegang tapi kadang-kadang terlepas. Begitulah qalb. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa ke telaga Zamzam, disucikan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, jantung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah signifikannya dan bahasanya ialah nak beritahu setiap kita yang nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, hati kena bersih. Macam mana bersih ustaz? Nak bersih macam mana ustaz? Nak bersih mestilah bersih dengan penyucian jiwa. Itu dimulakan dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Keduanya mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiganya banyakkan baca Al-Quran, tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, jauhi makanan-makanan yang syubhat. Yang kelima, jauhi orang-orang yang boleh rosakkan fikiran kita dan fokus kita. Yang seterusnya, jauhkan diri daripada banyak sangat terlibat dengan perkara-perkara yang lara, perkara-perkara yang sia-sia. Jaga mulut, jaga telinga, jaga mata. Itu proses, salah satu proses, peringkat-peringkat proses untuk kita jaga hati kita, jaga qalb kita. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kenderaan yang namanya Buraq. Kenapa nama Buraq? Buraq ini dia tak sebesar kuda, dia tak sekecil keldai. Dia antara keldai dan kuda. Ada yang sebut dia adalah bagal, seperti saiz bagal. Tak apa, saiznya lebih kurang besar sikit daripada keldai lah, kita kata. Bersayap, warna putih. Jangan ada yang imajinasikan benda tu, jangan ada yang pergi lukis, jangan ada yang beli gambar buruk ada jual dekat kedai pameran, kedai gambar, gantung dekat rumah, kata ini apa, inilah buruk ustaz. Jangan buat benda pelik-pelik tuan-tuan. Jadi itulah buruk. Buruk maksudnya binatang yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kenderaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang buruk. Dia kata, kenapa nama buruk? Buruk itu bermaksud asal daripada perkataan barqa, kilat. Maksudnya nak beritahu binatang ataupun itu pantasnya seperti kilat. Piung, hilang. Dia sekali kaki pertama langkah dah tak nampak lah. Tak nampak. So Allah Subhanahu Wa Taala punya kuasa bagi satu kenderaan yang berteknologi tinggi. Sama juga dada Nabi dibelah, dibersihkan jantung, itu pun teknologi tinggi. Siapa yang boleh jawab? Tak ada siapa yang boleh jawab. Itu teknologi yang paling tinggi. Tuan-tuan tak percaya, tengok satu nanti akan ada teknologi yang begitu juga. Maksudnya begitu pantas teknologi. Sekarang pun ada teknologi yang begitu canggih kan. Semakin hari semakin terbukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama macam COVID-19. Saya nak ambil COVID-19 ni. Ada juga yang menyarankan supaya kita baca surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, sampai habis. Dia kata baca ayat ini supaya tak kena COVID-19. Saya kata begini, dia semua ayat ada keberkatan, semua ayat ada syifa. Saya tak ada masalah. Cuma kita cuba faham surah Al-Fil ini dulu.
Surah Al-Fil adalah surah yang menceritakan bagaimana tentera Abraha datang daripada Yaman untuk menawan atau untuk merosakkan kota Mekah. Itu Kaabah itu sendiri. Kenapa dia datang? Kenapa Abraha nak rosakkan? Sebab dia mula iri hati. Sebab makin lama Kaabah itu mendapat kunjungan yang lebih ramai. Orang lebih ramai datang. Bila ramai yang datang berkunjung, perdagangan di situ juga semakin subur, perniagaan semakin aktif. Jadi si Abraha sudah dengki sebab Yaman mempunyai sejarah tamadun yang lebih tua. Jadi dia rasa tercabar. So dia buat apa? Mahu tak mahu, Kaabah mesti dihancurkan, mesti dirosakkan. Abraha datang dengan tentera bergajah, datang dengan segala hulu balang dia, datang ke Mekah. Masa Abraha datang, pembesar-pembesar Quraisy semua keluar daripada kota Mekah, duduk di celah-celah bukit, di lereng-lereng bukit. Kenapa Ustaz? Sebab mereka tidak ada persiapan untuk menghadapi tentera Abraha. Tentera Abraha tak boleh mereka nak mendepani. Masa itu Abdul Muttalib diberitahu kepada pembesar-pembesar Mekah sebab mereka bermesyuarat. Masa tu dia orang kata, Abdul Muttalib, kita nak buat macam mana ni? Kaabah ni macam mana kita nak protect? Apa yang harus kita buat? Abdul Muttalib kata, aku nak bagi semua harta aku untuk dimanfaatkan supaya kota Mekah ni dapat diselamatkan. Macam-macam cadangan datang. Dalam celah-celah cadangan itu, Abdul Muttalib mengungkapkan satu perkataan. Saya meremang bila dengar statement daripada Abdul Muttalib. Betul-betul meremang. Abdul Muttalib kata, kalian jangan susah hati. Kaabah ini dia kata, innalaha rabban sayahmiha. Kaabah ni ada Tuhan. Tuhan itu akan jaga Kaabah. Betul kan? Tentera Abraha masuk, Allah hantar burung ababil. Daripada mana burung ababil datang? Burung ababil datang dengan membawa batu-batu kecil. Ada yang memberi tafsiran bahawa batu itu diambil daripada sijil. Sijil itu neraka. Tapi yang saya faham, dia adalah bahasa kiasan, bahasa kinayah yang Tuhan gunakan. Betapa batu itu kalau terkena, dia adalah seperti seksaan api neraka. Hebatnya seksaan daripada batu. Macam mana burung tu nak masuk neraka, ambil batu, bawa keluar. So quite difficult to understand. Tapi kalau saya letakkan itu sebagai satu perumpamaan kinayah yang Allah Subhanahu Wa Taala dengan bahasa balaghah, maka saya faham begini bahawa batu yang dibawa oleh burung-burung itu adalah umpama kalau terkena seperti terkena api neraka. Burung-burung itu jatuhkan batu-batu. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bila batu-batu itu kena dekat atas tentera-tentera Abraha, gajah-gajah yang besar, tentera-tentera yang begitu hebat, kena batu-batu yang dilontarkan oleh burung ababil, hancur lebur seperti daun-daun yang dimamah oleh ulat. Saya dapati apa yang berlaku sekarang ini, dia relate dengan biological weapon, senjata berbentuk chemical yang dibawa oleh burung ababil untuk dicampakkan ke atas tentera Abraha. Kena chemical itu tuan-tuan, hancur sehancur-hancurnya. Gajah besar mana? Tulang belulang gajah tu besar mana? Hancur. Ka'asfin ma'kul. So akan teknologi chemical weapon ini sudah digunakan satu ketika dahulu, dan ianya akan menjadi satu realiti pada masa-masa akan datang. Orang tak guna dah senjata-senjata, orang tak guna kapal perang, semua orang pergi lepaskan kuman-kuman, pergi lepaskan virus-virus sebagai musibah atau menghancurkan sesebuah masyarakat, satu bandar, satu negara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, so itu saya nak beritahu banyaknya kekuasaan-kekuasaan, bukti-bukti keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kemudian Allah beri burak itulah Nabi SAW naik pergi ke Baitul Maqdis. Dalam perjalanan itu macam-macam Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah kita sambung lagi pada malam besok. So semoga tuan-puan sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sejahtera.
Kita bertemu kembali. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Sehingga jumpa esok. Tunggu janji kita pukul 8 malam bersama saya dalam menyelongkar rahsia Isra dan Mi'raj. Sehingga bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.